Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke kelas Bahasa Melayu bersama saya, Cikgu Niza. Okey, baiklah kita sambung sesi pembelajaran kita hari ini dengan karangan jenis laporan, ya. Karangan jenis laporan. Okey, karangan jenis laporan, ya. Karangan jenis laporan ini adalah merupakan sebahagian daripada karangan yang berbentuk ataupun berformat, ya. Karangan yang berformat, iaitu karangan yang mempunyai peraturan-peraturan yang perlu dipatuhi. Okey, seperti biasa, karangan jenis laporan ini juga kamu diminta untuk membinanya seperti karangan lain, iaitu mempunyai 6 perenggan, 1 perenggan pendahuluan, 4 perenggan isi dan 1 perenggan penutup. Okey, jumlah patah perkataan seperti biasa 80 hingga 120 patah perkataan. Okey, karangan jenis laporan ini sebelum kita mengarang, ya, kita perlu ada panduan. Kalau tak ada panduan, kita tak boleh melakukan ataupun membina karangan jenis laporan dengan baik. Okey, baiklah. Karangan jenis laporan ni memerlukan kamu melaporkan sesuatu peristiwa atau perkara yang telah berlaku. Peristiwa atau perkara yang telah berlaku, ya. Jadi bila aktiviti ataupun peristiwa yang telah berlaku, kamu diminta melaporkan, ya, melaporkan aktiviti tersebut selepas hari kejadian. Itu dia panduan yang pertama. Okey, kita sambung lagi dengan panduan yang kedua, iaitu biasanya soalan yang diberikan itu meminta kamu melaporkan, ya. Jadi pertama sekali mesti kita lihat atau baca serta fahami dulu kehendak soalan. Okey, iaitu biasanya laporan yang diberikan meminta kamu melaporkan yang pertama kegiatan persatuan yang diadakan. Kegiatan persatuan yang diadakan ataupun kelab ataupun aktiviti kelab, aktiviti persatuan. Kedua, melaporkan lawatan ke sesuatu tempat. Okey. Ketiga, laporan pertandingan, ya. Yang keempat, laporan pameran. Okey, biasanya lah, ya, kebanyakannya soalan-soalan yang akan keluar begitulah, ya, suasana ataupun situasi ataupun kehendak soalan. Okey, seterusnya panduan mengarang yang seterusnya ialah dalam soalan peperiksaan, kamu diminta mengandaikan diri kamu sebagai pengerusi, setiausaha, bendahari atau ahli jawatan kuasa persatuan. Biasanya kalau laporan ni memang inilah. Kamu diminta oleh soalan, kehendak soalan, kamu tu sebagai siapa? Apakah jawatan yang kamu pegang, ya, di dalam persatuan tersebut. Okey. Seterusnya, pastikan bahawa kamu benar-benar mengetahui segala hal atau peristiwa yang hendak dilaporkan. Maksudnya ialah pastikan apabila kamu hendak menulis laporan, kan, kamu kena tahu kehendak soalan itu berkisar tentang apa.
Ya, adakah apa yang dikehendaki oleh soalan itu kamu ada ilmu tentangnya ataupun tidak. Kalau tiada, jangan jawab. Kalau ada, boleh jawab dan teruskan. Okey? Okey, seterusnya isi-isi yang hendak dilaporkan. Ya, isi-isi yang hendak dilaporkan yang berdasarkan kepada kehendak soalan itu tadi, kamu hendaklah memastikan isi itu adalah munasabah, logik dan menepati kehendak soalan. Logik dan menepati kehendak soalan. Itu yang utama ya. Seterusnya, berikan huraian dan contoh yang sesuai untuk menyokong isi yang kamu nyatakan itu. Mesti ada huraian dan contoh yang sesuai. Okey? Okey, seterusnya, panduan yang seterusnya ialah bagi menulis karangan jenis laporan, kamu harus memikirkan persoalan seperti apa, siapa, di mana, berapa, bagaimana dan mengapa. Itu mesti ada. Apa yang dimaksudkannya ialah apa tu, apakah tajuk ataupun kehendak soalan itu. Siapa yang terlibat? Okey, di mana kejadian itu berlaku? Berapa orang yang terlibat? Bagaimana kejadian itu berlaku? Dan mengapa ianya terjadi? Itu yang dikatakan persoalan tu mesti ada. Okey, panduan yang seterusnya ialah bahasa yang digunakan hendaklah mudah, tepat dan ringkas agar mudah difahami. Senang cerita, ayat kamu jangan berulang-ulang ataupun isi yang berulang. Itu saja. Okey, yang ke-9, pastikan kamu mematuhi format yang ditetapkan. Ini dikatakan karangan laporan ini adalah karangan yang berformat. Jadi dia ada peraturan yang perlu dipatuhi. Okey? Okey, bagi panduan yang seterusnya ialah format karangan jenis laporan. Format ataupun peraturan ya. Format ni ialah cikgu dah bagikan dia beberapa bahagian. Jadi bahagian yang perlu kamu fahami ya, iaitu ada beberapa bahagian terdiri daripada 6 bahagian. Jadi cikgu kategorikan dia kepada A ya, kata A, B, C, D, E, F. Cikgu buat beberapa bahagian. Jadi ini cikgu kategorikan dia kepada A. Okey, A, tajuk laporan. Tajuk laporan. Okey, tajuk laporan ini hendaklah ditulis dengan huruf besar pada setiap awal perkataan dan digarisi. Okey, itu dia kata. Ya, jadi tajuk laporan mesti ditulis dengan huruf besar pada setiap awal perkataannya dan digarisi. Okey, itu bahagian A. Okey, kita teruskan lagi dengan bahagian B. Ini bahagian B. Okey, bahagian B isi laporan. Isi laporan tu itulah dia, isi-isi penting. Okey, isi-isi penting ni pula seperti biasa perlu ada pendahuluan, isi-isi pentingnya dan juga mesti ada penutup. Isi laporan ni kena ada 3 bahagian ini. Iaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua isi, yang ketiga penutup. Okey, itu dia penting. Baru 2 bahagian. Okey, seterusnya ialah C. Ya, C.
Pengakuan pelapor perlu ditulis di sebelah kiri selepas perenggan akhir. Huruf pertama pada kata haruslah ditulis dengan huruf besar dan dibubuh tanda koma. Ini bahagian C ialah pengakuan pelapor ditulis sebelah kiri selepas perenggan akhir. Ini kena ingat ni, bahagian akhir ni penting ni. Okey, huruf pertama pada kata harus ditulis dengan huruf besar. Ini cikgu dah highlight, cikgu dah bulat, dah gariskan. Okey, jangan lupa letakkan tanda koma. Tanda koma ni itu bahagian pelapor. Bahagian pelapor ni bahagian bawah sekali nanti kita akan buat ya. Okey. Seterusnya bahagian D. Bahagian D ni ialah bahagian tarikh. Tarikh ya. Ditulis di sebelah kanan laporan. Sebaris dengan pengakuan pelapor. Nama bulan ni ditulis dengan huruf besar. Okey, ni tarikh ya. Tarikh ni diseiring dengan pengakuan pelapor. Okey, seterusnya bahagian E. Bahagian E ni ialah tanda tangan pelapor, iaitu tanda tangan kamu lah. Kamu yang menulis laporan tersebut. Okey, tanda tangan kamu ditulis di bawah pengakuan pelapor. Seperti kita buat surat kiriman lah kan. Surat kiriman selepas kita letak pengakuan tu, kita sign lah, tanda tangan lah ya di bahagian bawahnya. Okey. Okey, F pula ialah bahagian nama pelapor. Nama kamulah sebagai orang yang menulis laporan. Nama pelapor ialah nama orang yang menulis laporan tersebut. Ditulis dengan huruf besar. Huruf besar di dalam kurungan. Okey. Lepas tu diikuti dengan nama jawatan, kelab ataupun persatuan juga harus ditulis. Okey, kalau kita tengok ni macam banyaknya nak kena buat kan. Tapi nanti dah hujung-hujung nanti kamu tengok, alamak senang je rupanya nak buat karangan laporan. Okey, di sini cikgu paparkan secara ringkas rupa bentuk karangan laporan ya. Rupa bentuk secara kasar saja cikgu tunjuk dulu, iaitu bahagian A adalah tajuk laporan. Okey, bahagian B adalah isi laporan. Sebagaimana yang cikgu dah terang tadi, ada berapa bahagian? Ada 6 bahagian. Okey, bahagian C adalah pengakuan pelapor. Bahagian D adalah tarikh. Okey, kemudian bahagian E adalah tanda tangan pelapor. Bahagian F ialah nama jawatan, nama penuh. Okey, itu adalah bahagian F, nama pelapor, nama penuh kamu sebagai orang yang melapor. Okey, ini adalah merupakan secara kasar ya. Ini kita belum tulis apa-apa lagi kat dalam ni. Ini baru secara kasar ya. Jadi di atas ni tadi cikgu dah terangkan, ni tadi adalah tajuk laporan. Macam biasa nanti cikgu terangkan apa nak kena buat kat sini. Dekat isi laporan ni apa yang kita nak kena buat. Bahagian C, bahagian D, bahagian E dan bahagian F. Okey, tu secara kasarnya.
Cikgu lebih suka apabila cikgu memberi penerangan tentang satu-satu sesi pembelajaran, mesti cikgu sertakan dengan contoh soalan. Okey, bila ada contoh ni baru kita rasanya lebih faham. Okey, contoh dia, okey, cikgu bagi contoh soalan dia ialah sekolah kamu mengadakan pertandingan bercerita. Sekolah kamu mengadakan pertandingan bercerita. Sebagai setiausaha pertandingan tersebut, kamu diminta supaya menyediakan laporan tentang pertandingan tersebut. Tulis laporan tersebut selengkapnya. Okey, apabila kita mendapat soalan, soalan peperiksaan, pastikan kita baca dan fahami dan apa kehendak soalan itu. Yang pertama, gariskan dulu kata kuncinya. Okey, apa kata kunci yang pertama? Iaitu pertandingan bercerita. Jadi, tajuk laporan kamu itu adalah laporan pertandingan bercerita. Siapa yang menulis tu? Kamu sebagai setiausaha. Nanti dalam setiap soalan tu dia akan tulis apakah peranan kamu tu. Adakah sebagai setiausaha ataupun pengerusi ataupun bendahari. Macam tu lah. Okey, ataupun ahli jawatan kuasa yang lain. Okey, kemudian setiausaha pertandingan tadi tu, kemudian kamu tengok apakah lagi kehendak dia, iaitu tulis laporan. Jadi bila soalan tu ada, jadi arahan dia ialah tulis laporan. Tulis laporan. Jadi jelas ya. Pertama tadi, pastikan kata kunci dia adalah pertandingan bercerita. Yang kedua, peranan kamu sebagai apa. Yang ketiga, laporan tentang pertandingan tersebut. Ini adalah kata kunci yang perlu kamu buat di dalam soalan ya. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya ialah apabila kita mendapat soalan, cikgu dah pesan ya daripada awal lagi. Video sebelumnya, pertama sekali bila kita dapat soalan, pilih soalan tu. Kita nak pilih soalan yang kita ada ilmu pengetahuan tentangnya. Yang dah memilih soalan, kita kena buat rangka karangan. Okey, rangka karangan ni perlu untuk mengelakkan kamu daripada menulis sesuatu perkara dengan berulang-ulang dan mengelakkan pembaziran. Okey, pertama sekali pendahuluan. Mesti ada pendahuluan. Apa yang perlu kita buat dengan pendahuluan? Okey, contohnya ialah tajuk laporan. Mesti ada tajuk laporan. Apa laporan dia? Cikgu dah terangkan tu. Pertandingan bercerita peringkat sekolah. Okey, cikgu dah letak terus ya. Inilah tajuk laporan dia. Pertandingan bercerita peringkat sekolah. Kemudian tarikh dan masa. Bilakah pertandingan itu diadakan? Lepas tu pukul berapa ianya bermula? Okey. Seterusnya, tempat ataupun lokasi pertandingan. Tempat atau lokasi pertandingan. Yang ini adalah bahagian pendahuluan. Bahagian pendahuluan. Perenggan yang pertama. Okey, itu adalah rangka yang pertama. Okey, seterusnya ialah isi penting ataupun isi karangan ataupun isi laporan. Okey, isi dia macam biasa, mesti ada 4 isi yang utama. 4 isi yang utama. Pastikan isi kamu itu isi penting disusuli dengan huraian dan juga contoh yang logik ya. Okey, isi yang pertama. Kita tengok isi yang pertama, cikgu dah buatkan ya.
Isi yang pertama ialah disertai oleh 35 orang murid. Ini dikata berapa orang yang terlibat di dalam pertandingan. Kemudian 35 orang murid ini dibahagikan pula kepada dua kategori, iaitu tahap 1 dan tahap 2. Okey, ni secara kasar secara rangka dia saja. Nanti kita akan tengok susunan ayatnya pula. Okey, seterusnya ialah isi yang kedua. Isi yang kedua ialah menjemput guru dari sekolah lain untuk menjadi pengadil. Okey, kenapa perlu kita jemput guru dari sekolah lain? Untuk jadi pengadil, untuk mengelakkan berlakunya ketidakadilan ataupun diskriminasi dalam pengadilan. Itu sekiranya perlulah. Okey, kalau kata kita lantik pengadil dalam sekolah pun boleh, tiada halangan. Ni contoh Okey. Seterusnya ialah isi yang ketiga, iaitu menunjukkan kesungguhan. Persembahan yang menarik, berbakat, diadili oleh guru. Okey, siapa yang menunjukkan kesungguhan ni? Dah tentulah para peserta pertandingan. Okey, para peserta menunjukkan persembahan yang menarik dan berbakat semuanya. Okey, pertandingan tu diadili oleh guru. Okey, itu bagi isi yang ketiga. Isi yang keempat, iaitu isi yang terakhir. Okey, menyatakan nama pemenang. Okey, setiap pertandingan mesti ada pemenang. Okey, nyatakanlah dua kategori tadi tu, kita ambillah seorang saja pemenang. Okey, pemenang kategori tahap 1, kategori tahap 2. Dua orang saja pemenang. Okey, mewakili sekolah peringkat daerah. Dah tentulah pemenang peringkat sekolah akan mewakili sekolah ke peringkat daerah. Okey, dalam pertandingan tu siapa yang sampaikan hadiah? Dia sampaikan oleh guru besar. Itu dinamakan, jika kita ada ilmu tentang soalan tu, baru kita boleh bina karangan laporan. Kalau tak ada, jangan buat nanti kamu tersasar daripada kehendak soalan. Seterusnya ialah penutup. Ni penutup. Macam biasa mesti ada penutup. Okey, apa yang dikatakan pula? Berjalan lancar. Apa yang berjalan lancar tu? Dah tentulah program itu berjalan lancar ataupun majlis itu berjalan lancar. Aktiviti pertandingan itu berjalan lancar. Dan berakhir pada pukul 12.30 tengah hari. Berakhir tu maksudnya tamatlah. Majlis pertandingan tu tamat pada pukul 12.30 tengah hari. Itu yang dikatakan rangka karangan. Kenapa perlu ada rangka karangan? Supaya susunan karangan kamu itu lebih baik dan teratur. Okey, seterusnya cikgu akan terangkan pula bagaimana untuk menulis karangan itu beserta dengan formatnya. Okey, yang pertama kita tengok tajuk tajuk laporan. Tajuk laporan iaitu laporan pertandingan bercerita peringkat sekolah. Ini tajuk dia. Ni tajuk laporan Okey, yang kedua, tajuk laporan mesti dimulakan dengan huruf besar mesti ada huruf besar pada awal perkataan. Ni cikgu dah letak dah ni anak panah ni pada awal perkataan ni huruf L, huruf besar, pertandingan P, huruf besar, bercerita, huruf besar, peringkat, huruf besar, sekolah, huruf besar. Ni mesti ada di depan ni mesti ada huruf besar semuanya. Ini baru dinamakan tajuk
laporan ya. Tajuk laporan. Okey, seterusnya mesti kita garis laporan itu. Laporan ni mesti kita garis ya keseluruhannya. Garis lurus. Garis lurus daripada awal sampai akhir. Ini adalah tajuknya. Okey, selesai untuk penulisan tajuk laporan bahagian A. Itu bahagian A. Okey, seterusnya kita nak menulis pendahuluan. Okey, pendahuluan iaitu perenggan yang pertama. Apa yang perlu kita buat? Ni ayat dia ya. Tadi ayat dia adalah secara ringkas. Ni cikgu tulis secara penuh ya. Okey, Sekolah Kebangsaan Anjung Batu Melaka. Ini adalah lokasi. Sekolah telah mengadakan pertandingan bercerita bersempena dengan Minggu Pusat Sumber pada 1 Mei 2019. Pertandingan tersebut dimulakan pada pukul 9 pagi di Dewan Sekolah. Okey, cukup satu perenggan. Ada berapa ayat? 2 ayat pun sudah mencukupi. Ya, ada berapa ayat? Nampak tak ni? 1 ayat sampai sini. Ni ayat yang pertama. Ya, pendahuluan tak panjang-panjang. 2. Ni adalah perenggan yang kedua. Ayat yang kedua. Cukup. Pendahuluan tak perlu banyak-banyak. 2 ayat sudah mencukupi. Okey. Apa yang ada di dalam perenggan pertama pendahuluan ni? Dinyatakan tempat dan juga lokasi, iaitu Sekolah Kebangsaan Anjung Batu Melaka. Diikuti dengan tarikh bila ianya berlaku, iaitu 1 Mei 2019. Pada pukul berapa ianya bermula? Ianya bermula pada pukul 9 pagi. Lokasinya di mana? Selain di lokasinya ialah di Dewan Sekolah Kebangsaan Anjung Batu. Okey, selesai untuk perenggan pertama pendahuluan. Okey, seterusnya perenggan kedua, kita masuk isi yang pertama, iaitu disertai oleh 35 orang murid, dibahagikan kepada 2 kategori. Okey, kita tengok ayat dia. Ayatnya begini. Okey, pertandingan ini telah disertai oleh 35 orang murid. Para peserta bertandingan dibahagikan kepada 2 kategori, iaitu kategori muda untuk murid tahap 1, manakala kategori sulung untuk murid tahap 2. Nyatakanlah tadi perenggan yang pertama, perenggan yang kedua adalah isi yang pertama. Siapa yang terlibat, berapa kategori dipertandingkan. Okey, dah jelas kat situ. Okey, kategori muda tahap 1, kategori sulung tahap 2. Okey, selesai untuk isi yang pertama. Okey, seterusnya perenggan yang ketiga, isi yang kedua. Okey, dia rangka jawapan dia adalah menjemput guru dari sekolah lain menjadi pengadil. Okey, ini ayatnya. Ya, ini ayatnya, iaitu pihak sekolah telah menjemput 3 orang guru dari sekolah lain sebagai pengadil dalam pertandingan tersebut untuk mengadili pertandingan bercerita. Okey, cukup untuk isi yang kedua. Okey. Itu dia apa yang perlu kita highlightkan kat sini. Kita highlightkan adalah menjemput guru dari sekolah lain sebagai pengadil. Seterusnya, perenggan yang keempat, isi yang ketiga. Apa rangka jawapan dia? Menunjukkan kesungguhan persembahan yang menarik, berbakat, diadili oleh guru. Kesungguhan siapa? Para peserta. Persembahan yang menarik siapa? Para peserta dan berbakat, diadili oleh guru. Okey, bentuk ayat dia. Okey, ayat yang penuh.
Kebanyakan para peserta yang mengambil bahagian telah menunjukkan kesungguhan untuk memenangi pertandingan tersebut. Mereka berusaha untuk mempamerkan persembahan yang menarik. Ada peserta yang menggunakan kostum dan peralatan yang agak kreatif. Semua peserta memiliki kebolehan untuk bercerita. Okey, persaingan antara para peserta yang berbakat bagi kedua-dua kategori ini memang sengit dan sukar untuk diadili. Itu kita nyatakan suasana pertandingan itu pula. Suasana ya, situasinya. Okey. Apa yang perlu kita highlightkan kat situ adalah menunjukkan kesungguhan, persembahan yang menarik. Lepas tu berbakat dan diadili oleh guru. Itu adalah perenggan yang keempat, isi yang ketiga. Okey, bagi perenggan yang kelima, isi yang keempat, iaitu isi yang terakhir, ya, rangka jawapan dia adalah menyatakan pemenang, ya, nama pemenang. Kemudian nama pemenang ni setelah kita nyatakanlah mewakili sekolah peringkat daerah. Hadiah disampaikan oleh guru besar. Okey, itu rangka jawapan dia. Okey, ini isi penuhnya. Okey, kita tengok. Pemenang bagi kategori murid, kategori muda dimenangi oleh adik Muhammad Zulfikar Majid dari tahun 3 Amanah. Manakala kategori sulung pula dimenangi oleh adik Johari Mamat dari tahun 5 Tekun. Hadiah-hadiah kepada pemenang telah disampaikan oleh guru besar. Para peserta yang menjadi johan akan mewakili sekolah dalam pertandingan bercerita peringkat daerah. Okey, ini ayat yang penuh bagi rangka jawapan yang di atas. Okey, apa yang kita perlu tengok adalah kategorinya kita dah nyatakan. Siapa pemenangnya, kategori muda siapa, kategori sulung siapa. Okey, kemudian hadiah disampaikan oleh guru besar. Kemudian pemenang yang menjadi johan mewakili sekolah ke peringkat daerah. Dah pun selesai isi yang keempat dan isi yang terakhir. Okey, seterusnya ialah penutup. Penutup adalah perenggan yang keenam, perenggan yang terakhir. Okey, rangka jawapan dia berjalan lancar berakhir pada pukul 12.30 tengah hari. Berjalan lancar berakhir pada pukul 12.30 tengah hari. Ini adalah rangka jawapannya. Okey, jawapan yang penuh ialah secara keseluruhan pertandingan bercerita yang julung-julung kali diadakan ini berjalan dengan lancar. Pertandingan ini berakhir pada pukul 12.30 tengah hari. Okey, itu jelas. Tak perlu nak panjang-panjang ya. Okey, cikgu dah gariskan keperluannya. Okey. Okey, ini adalah bahagian yang paling penting sekali. Bahagian akhir sekali. Setelah kita melengkapkan pendahuluan, isi dan juga penutup. Ini bahagian yang paling penting untuk kamu fahaminya baik-baik. Okey, pertama sekali pengakuan pelapor. Pengakuan pelapor ini adalah bahagian C. Bahagian C, iaitu apa yang perlu kita buat pada pengakuan pelapor. Itu dia ayat dia, iaitu disediakan oleh. Ayat ni kamu tak perlu ubah, guna saja perkataan ni, ayat ni ya. Okey, seterusnya pengakuan pelapor ni pada huruf awalnya mesti huruf besar. Ni nampak ni huruf besar.
disediakan tu mesti D itu mesti huruf besar. Okey, seterusnya mesti ada tanda koma. Ni nampak ni, cikgu dah letak dah. Okey, tanda koma. Okey, 3 perkara saja yang kamu kena buat pada bahagian pengakuan pelapor. Perkataan ataupun ayat ni disediakan oleh huruf besar di awalnya dan tanda koma di ujungnya. Okey, seterusnya adalah selari. Nampak tak ni cikgu letak anak panah ni? Selari. Dekat ujung dia, sebelah kanan ni. Okey, kamu letaklah dia tarikh. Okey, nampak tak? Tarikh 4 Mei 2019. Okey, tarikh ini perlu kamu ingat semasa kamu menulis, tarikh perlu diletak selepas kejadian. Iaitu hari kamu menulis laporan. Okey, aktiviti tu tadi pada 1 Mei 2019. Jadi kamu boleh buat laporan ini pada 2, 3, 4, 5 Mei. Macam itulah selepasnya. Terpulang kepada kamu nak letak berapa hari bulannya, tapi selepas tarikh kejadian. Okey. Seterusnya ianya diletakkan selari dengan pengakuan pelapor. Okey, tadi yang cikgu tunjuk. Kemudian tulis di sebelah kanan laporan. Okey, cikgu dah terangkan. Dan mesti diingat ya, mesti diingat tarikh ni mesti tarikh, kemudian bulan ni mesti ditulis dengan huruf besar. Ditulis dengan huruf besar. Okey, jelas ya? Seterusnya ialah tanda tangan. Tanda tangan ni, ya, tanda tangan ni biasanya kamu tulislah tanda tangan itu dengan tulisan yang kamu boleh faham. Maksudnya ada nama lah. Okey, contohnya cikgu tanda tangan kat sini nama Manan. Okey, tanda tangan penapor ni adalah tanda tangan kamu yang menulis laporan. Nak letak nama sendiri pun boleh, tak ada masalah. Okey, seterusnya ialah nama penuh pelapor. Nama penuh pelapor ini adalah nama kamu lah. Kamu yang menulisnya laporan tu, jadi kamulah yang menulis. Kamu tulislah nama kamu di sini. Okey, pastikan huruf besar dan ditulis dalam kurungan. Nama kamu itu mesti huruf besar. Nampak tak ni cikgu buat huruf besar. Okey, dan ada tanda kurungan. Ni kurungan ni. Okey, nampak ya? Okey, seterusnya ialah jawatan kamu. Mesti ada. Jawatan kamu apa? Jawatan kamu sebagai setiausaha. Tadi awal-awal soalan tadi tu pun sudah meminta kamu menulis kamu sebagai setiausaha. Jadi letaklah jawatan kamu tu sebagai setiausaha pertandingan bercerita. Disusuli pula nama kelab ataupun persatuan. Okey, itu dia untuk bahagian C. Bahagian C iaitu bahagian pengakuan pelapor. Ya, bahagian C bahagian pengakuan pelapor. Sekejap Okey, bahagian pelapor ni nampak ni, bahagian C. Okey, cikgu bulatkan sini. Bahagian pelapor. Okey, kemudian tarikh, bahagian D. Ini adalah tarikh. Ni ya, tarikh. Mana dia? Tarikh. Dia adalah bahagian D. Okey, cikgu ulang semula. Kemudian tanda tangan pelapor. Tanda tangan pelapor adalah bahagian E. Ni nampak ni, cikgu bulatkan lagi ni. Okey, bahagian E. Bahagian F, nama penuh pelapor. Nama kamu yang menulis laporan lah. Okey, kemudian C, D, E. Okey. E. Okey. Silap.
Okey, bahagian tanda tangan pelapor ni kamu letaklah nama kamu dan juga tanda tangan. Okey, bahagian E, bahagian E ni baru betul. Bahagian E ni adalah jawatan kamu. Jawatan kamu ni bahagian E. Bahagian E jawatan. Bahagian F nama kelab ataupun persatuan. Okey. Jadi berapa bahagian tadi ni? C, C, D, E, D, E, F. Okey, selesai. Untuk bahagian yang paling penting semasa kamu menulis karangan laporan. Okey, ini cikgu tulis secara penuh ya. Beginilah rupanya karangan tu apabila siap ditulis ya. Apabila siap di banner. Okey, maksudnya ada pendahuluan, ada isi dan juga tajuk laporan. Ada tajuk laporan, pendahuluan, isi yang pertama. Okey. Disusuli pula dengan isi yang kedua dan isi yang ketiga. Okey. Isi yang kedua, isi yang ketiga. Okey, lengkap. Seterusnya isi yang keempat dan juga penutup. Isi yang keempat dan juga penutup. Okey, perenggan demi perenggan. Dan yang paling penting sekali bahagian pelaporan di bawah sekali, iaitu bahagian pelapor. Okey, disediakan oleh siapa? Tarikhnya, nama penuh. Okey. Okey, pelapor, bahagian pelapor ni pastikan ada disediakan oleh ada tarikh, tanda tangan, nama penuh dengan huruf besar, jawatan kamu dan juga kelab ataupun persatuan. Jelas ke di situ cikgu terangkan tentang karangan laporan. Okey, daripada bahagian A sampailah ke bahagian F. Okey, jadi cikgu berharap kamu faham. Okey, baik, itu sahaja untuk sesi pembelajaran cikgu. Iaitu karangan jenis laporan. Diharapkan anak murid semua memahaminya. Jika masih tidak memahaminya, kamu boleh ulang siar semula video ini dan juga boleh membuat rujukan pada buku yang lain. Okey, itu sahaja daripada Cikgu Niza. Mohon maaf andai ada salah dan silap di dalam penerangan cikgu. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.